A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita bertemu pada hari ini dan saya mohon maaf atas kesulitan yang berlaku, jadi agak lewat dan buku pun tak bawa, ada yang pesan kan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kalau boleh di-remind pada saya sehari sebelum, boleh juga kan. Soft reminder kan. Remind sekali lagi sebelum kelas kita, supaya apa-apa kita kata persiapan tu kita boleh buat sehari lebih awal lah, insya-Allah. Baik, jadi kita sambung kita punya perbincangan di muka surat 84. 84 auratku marwahku. Baik, tadi dia tanya balik dari Turki bila, jadi alhamdulillah hari tu kita tak dapat bersama 3 kali kelas sepatutnya kan. 3 kali tu saya ada di Turki selama hampir 3 minggu. Di Istanbul lah khususnya ada program dan ada kuliah-kuliah yang live dari sana. Jadi kalau nak tengok ada kat YouTube saya channel, kalau nak cari UQAFY. Nama penuh Qurratul Ain Fatah Yasin, Uqafi belakang. Cuma susah nak cari yang depan kan. Cari UQAFY. Lepas tu jumpalah insya-Allah gambar saya kat depan. Ada beberapa kali live kelas lah yang dari sana. Dan di sana pun kami ada program yang mungkin saya dah sebutkan sebelum pergi tu kan, sebab kelas terakhir sebelum saya ke sana kelas kat sini lah kan, hari Isnin lah itu, dan saya terbang Selasa kan. Dan dari Istanbul saya direct ke Bangkok. Maknanya raya di Istanbul, raya pertama, sebab raya pertama sana 28 Julai. Jadi 28 Jun Julai belum. Baik, 28 Jun. Jadi maknanya dapat raya pertama kat sana, lepas tu 29 Jun raya pertama di Bangkok. Lepas tu dari Bangkok raya di Perlis, kampung kat Perlis lah, balik Perlis lah. Itu 2 Julai kami buat korban depan rumah. Jadi 3 kali raya kan. Merasailah perbezaan dan perbandingan dengan pengalaman sendiri. Kalau nak share mungkin yang pertama, ke siapa yang rasa nak pergi beraya kat Istanbul, tak payahlah. Sebab raya kat sana memang sunyi. Dari satu sudut dia memang ada syarat, nak sembelih tak boleh rata-rata. Dia kan macam kita boleh sembelih kat masjid, sembelih depan rumah kan. Kita orang sembelih depan rumah asalkan ada permit kan. Dia memang kena sembelih di pusat sembelihan. Jadi kita yang orang awam ni memang takkan nampak lah. Tak ada apa lah. Kat bandar dia tak ada apa. Tak ada apa-apa. Kat masjid pun tak ada apa-apa. Semua tak ada apa-apa. Poster-poster pun ada, paling-paling ni pun banner dekat masjid. Kalau kat jalan-jalan raya pun tak ada. Dia tak begitu meriah. Dan solat pun sebab dia raya, dia musim panas, jadi solat di masjid tu lepas solat masing-masing balik tidur. Jadi dia tak ada apa peraya, tak ada apa-apa. Dia solat, lepas solat balik tidur. Dan memang musim panas orang tidur pagi kat sana, sebab musim panas masa saya kat sana pun maghribnya pukul 8.30 malam, Isyak pukul 10.30, subuh pukul 3.30. Jadi sempat tidur berapa jam tu kalau betul-betul tidur lepas Isyak kan. Siang dia panjang. Kalau puasa memang teruk sikit lah, 15 jam puasa. Jadi malam maknanya kalau betul-betul tidur lepas Isyak 10.30 azan Isyak, mungkin kita tak terus tidur lah kan, solat dulu semua pukul 11. Kalau pukul 11 tidur, subuh 3.30. Kalau nak bangun pukul 3, maknanya 4 jam je tidur. Memang confirm tak cukup. Kalau tidur sepanjang malam pun memang tak cukup. Memang kena sambung juga siang, dan kebanyakan sambung pagi. Jadi saya tak biasa tidur pagi, jadi saya tak reti tidur pagi walaupun kat sana. Akhirnya tak cukup tidur lah selama 3 minggu. Sebab program mula lewat. Memang program dia start lewat tu untuk orang tidur pagi. Dan lepas tu program, lepas start program sampai petang ada setengah sampai malam. Jadi tak sempat tidur langsung. Waktu program tak boleh tidur kan? Pagi tak tidur, malam tunggu malam pula baru tidur kan? Tapi alhamdulillah lah, kita kena main setting gini. Kalau dah tak cukup tidur, jangan plan balik Malaysia tidur.
Tu dia jadi tidur sampai sebulan. Jadi sleeping beauty kan. Jadi kita set kan, mintalah pada Allah, kita bukan buat benda tak elok, kita buat benda baik, jadi minta Allah cukupkan kita dengan tidur yang sedikit. InsyaAllah benda tu mencukupilah, kita tak plan-plan nak qada dan alhamdulillah cukuplah sampai kalau ke Bangkok ni sebenarnya banyak orang Islam. Kalau kita check kat Google kan, banyak masjid-masjid dekat sekitar Bangkok kan. Dan jarak masjid-masjid tu berdekatan. Jadi memang banyak orang Islam kat sana dan meriah. Meriah dia macam Malaysia. Ada lembu dia boleh sembelih kat kawasan masjid, cuma mungkin dia sembelih lambat sikit. Jadi petang tu masih duk lapah daging lagi. Sebab sembelih dia tu bukan lepas solat, dia lewat sikit kan. Di Malaysia biasa kita sembelih awal. Cuma depan rumah kami tu sebab yang sembelih abang ipar kan. Adik mula-mula adik nak sembelih, tapi sebab abang ipar ada bahagian tompok dalam tu, sunnah orang yang ada bahagian lah yang sembelih. Jadi abang ipar yang sembelih. Plan 7.30 pagi, tapi sebab hujan jadi lewat sikit kan. Cuma di Malaysia memang kita sembelih awal kan. Dia kan sunnahnya Aidil Adha ni kita makan daging korban tu yang sarapan pagi. Jadi pagi kita tak sarapan dulu, solat duha, lepas tu sembelih daging korban, lembu ataupun kambing, lepas tu makan daging korban, bukan sarapan. Kan kita tahu sunnah sarapan lepas solat, tapi pergi sarapan nasi lemak, nasi impit kan, lontong. Tak, bukan yang tu. Yang sunnahnya sarapan daging korban yang kita korban. Tu yang elok sembelih je. Tukang masak cepat-cepatlah masak kan, untuk yang orang buat kerja kat situ, supaya dapat makan daging korban tu sebagai kita punya sarapan. Itu yang sunnahnya. Lepas tu kita buat awal pagi. Jadi mungkin yang selama ni duk makan nasi impit kan, buat sarapan kan, sebab daging lambat sangat nak tunggu masak, tunggulah tak lewat sangat lah. Saya ingat ada orang yang biasa sarapan pukul 10-11 pagi tu, okey lah kalau kita kata nak tunggu daging korban. Itu sunnahnya. Dan alhamdulillah daripada program tu, maknanya kita sekarang ni dah ada sijil lah. Sijil memang kita kata apa, mengiktiraf untuk kalau nak buka misalnya masjid yang kita nak buka untuk pelancongan. Jadi di situ ada dakwah gitu, dan setiap hari di sana tu, setiap hari yang masjid yang maknanya yang JV dengan program kami ni, Masjid Sulaimaniyah Istanbul. Siapa yang bisa pergi kan, Masjid Sulaimaniyah ni antara masjid yang besar, paling besar Hagia Sophia, tapi itu baru kan. Sebelum ni Masjid Sulaimaniyah lah yang paling besar, sebab dia adalah sultan yang dicatatkan sebagai sultan paling berjaya dalam tamadun Turki Uthmaniyah. Jadi di masjid tu memang setiap hari ada orang ucap kalimah syahadah, tiap-tiap hari. Jadi pelancong yang datang, ada banyaklah kes-kes yang kadang-kadang datang, biasanya berkapul kan kalau pelancong kan. Dia datang couple, kadang-kadang seorang je nak masuk Islam, seorang lagi tak mau. Tu macam mana tu nak balik negara dia kan. Dia ada isu-isu yang memang dia orang dah sedia lah untuk menghadapi isu-isu tu. Dan biasanya kalau yang couple tu, kalau yang lakinya masuk Islam, biasanya perempuan akan follow, dia akan ikut kan. Dan kalau yang perempuan tu yang mungkin akan sebaliknya. Tapi memang dengan kaedah dakwah tu memang sangat-sangat berkesan. Kadang-kadang sehari sampai 6 orang masuk Islam kan? Dan setiap hari tu ada kan? Minimum seorang, 2 orang kan? Tu sampai 6 orang, kadang sampai banyak lah. Yang hanya dalam kita kata, kita bercakap, kita berjumpa dengan dia, kita menjelaskan tentang masjid, tapi ada dakwah dalam tu. Dalam masa 10 minit saja dia boleh masuk Islam. Jadi penjelasan kita memang perlu padat ya. Dan yang bercakap tu adalah volunteer, yang bukan ustazah pun, bukan ustaz pun, siapa pun boleh. Yang penting kita tahu, sebab dengan orang bukan Islam, kita tak perlu jelaskan fiqh mendalam sangat. Fiqh pun tak payah usik kan. Fiqh ni kan contohnya bab aurat, tak payah cerita pasal aurat kat dia. Dia memang confirm datang tak tutup aurat kan. Memang tak usah cerita, memang dia akan makin lari kalau kita cerita. Itu benda kemudian kan. Kemudian cerita bab makanan pun pening kepala dia kalau cerita bab hukum halal haram makanan kan. Kita tak payah cerita fiqh, solat macam mana cara solat, semua kita tak payah detailkan. Maknanya yang perlu ada ilmu detail dengan ustazah. Jadi kita tak perlu jadi ustazah pun untuk berdakwah ya. Jadi yang dijelaskan tauhid. Kalau tauhid kita semua tahu, basic, yang paling basic. Contohnya bila kita masuk masjid, dia memang nombor satu, main setting pelancong bila masuk masjid, dia ada keinginan nak tahu tentang bangunan ni. Jadi kita cerita tentang bangunan ni, cerita tentang misalnya dalam masjid kita ada khot kan, ada tulisan Allah Muhammad.
Kat situ kita jelaskan Allah tu apa, Muhammad tu apa. Siapa Allah, siapa Muhammad. Lepas tu ada menara azan kan, kita jelaskan tentang azan, isi kandungan azan. Kalau mungkin masjid kita ada khot ayat-ayat Quran, kita boleh jelaskan isi kandungan ayat Quran tu. Tu semua boleh bawa jalan hidayah. Dan daripada kapet kita kan ada garisan kapet. Kita jelaskan tentang kenapa kapet kat masjid ada garisan. Cerita tentang soft solat. Kan? Lepas tu kenapa kita berdiri dalam satu soft yang sama, tak kira apa pun pangkat kita. Maknanya Islam menyamaratakan semua manusia. Tak kira black, white kan, maknanya orang kulit hitam, orang kulit putih, ataupun pangkat menteri ke orang miskin kan, semua akan duduk sama, sebaris yang sama. Kan? Kemudian ada tempat solat wanita. Kenapa wanita solat tempat lain, kenapa tak solat sekali dengan lelaki? Tu tentang hak-hak wanita. Kan? Lepas tu ada mungkin tunjuk ke paip wuduk kan. Paip wuduk kita cerita tentang kaedah wuduk, macam mana kaedah wuduk, kenapa kita bersihkan anggota badan kita, menunjukkan orang Islam adalah orang yang paling bersih. Sehari 5 kali kita bersihkan anggota kita. Kan? Dan anggota tu anggota yang zahir, yang memang nampak kan, yang maknanya lebih cenderung untuk cepat kotor kan. Tu maknanya kita pakai logik-logik. Dan ada juga banyak kes yang orang bukan Islam ni bila masuk masjid, nombor satu dia petikai Islam ni pengganas. Macam mana kita nak cerita, kita nak jelaskan, dan macam mana dia boleh nampak dalam masjid menentang fakta yang mengatakan Islam pengganas. Kita sangat harmoni dalam masjid kan. Orang semua duduk ibadah, berdoa kan? Kita boleh jelaskan aktiviti kat masjid. Cuma satu kelebihan kalau masjid Malaysia ni, saya nampak masjid Malaysia ni biasanya ada bilik pengurusan jenazah. Kat sana tak ada. Tak tahu jenazah diurus cara macam mana kan, tapi masjid dia tak ada bilik pengurusan jenazah. Jadi kita boleh terangkan tentang bagaimana jenazah diuruskan dalam Islam. Sebab sebenarnya ini satu bentuk hidayah. Saya ingat ada satu bank tu kan, ada seorang bukan Islam pekerja kat bank tu, dia selalu solat. Dia memang bukan Islam, tapi dia solat. Dia baca Fatihah, dia hafal kan? Dia baca semua, tapi dia tak masuk Islam. Jadi kawan-kawan dia ni lah dah contoh, Ustaz tolonglah cakap dengan dia, sembang dengan dia kan. Kami pun tak tahu nak ajak macam mana dia masuk Islam, tapi dia solat dia lagi jaga solat daripada orang Islam. Orang Islam banyak tak solat kan, bila dah kerja tengah hari mana dia tak solat sebab susah nak tanggal makeup. Dia ni memang pakai skirt lah, tak pakai tudung, memang bukan Islam, tapi time solat dia ambil telekung kat surau tu dia pakai, dan memang dia solat betul-betul. Jadi bila sembang dengan dia kan, adalah jumpa sekali tu sembangan dia kata salah satu daripada yang dia rasa sangat Islam yang agama yang betul ialah cara pengurusan jenazah. Dan dia nak kalau dia mati diuruskan cara Islam. Dia tak nak yang cara agama dia agama Kristian, Dia tak nak cara agama dia, tak nak cara-cara agama lain yang setengah agama tu urus jenazah misalnya di make up, mayat di make up kan. Masuk dalam peti semua tu dia tak nak. Dia nak cara Islam sebab dia tengok cara Islam tu membersihkan dia, bersih betul-betul. Kan? Dia nak dia pergi ke alam lain tu dalam keadaan dia betul-betul dibersihkan macam tu. Maknanya nak cerita cara mayat diuruskan dalam Islam tu boleh jadi hidayah rupanya. Memang orang akan merasakan secara logik itulah cara yang terbaik dan paling suci. Jadi itu maknanya antara bentuk-bentuk lah dengan hanya cerita-cerita macam tu. Dan setiap individu, setiap orang pelancong tu dia ada dia punya fokus dia, ada benda yang dia minat kan. Misal kalau dia perempuan mungkin dia minat pasal hak wanita. Selama ni orang duk anggap wanita ni ditindas dalam Islam kan. Bila cerita wanita kena taat, wanita kena gini, wanita kena macam-macam kan. Pakaian kita kena tutup aurat semua ni. Orang yang tak ada gambaran tentang Islam, dia menggambarkan Islam ni seolah-olah mengongkong wanita kan. Sebab kefahaman tu bukan kefahaman yang tepat, tapi itulah yang dilihat dari luar. Dan ada juga di kalangan peserta ni orang yang asalnya dulu bukan Islam, dia masuk Islam kemudian jadi pendakwah. Tu lagi naik stage lah kan, naik hebat. Baik, dia cerita macam mana pengalaman dia masuk Islam. Salah satu mula-mula memang dia ada tanggapan yang sama macam orang bukan Islam lain. Bila dia tengok orang perempuan ni pakai tutup-tutup ni semua, dia rasa mesti orang perempuan ni kat rumah kena seksa, kena suruh buat ni kan. Dia rasa macam hamba sahaya lah ni kan, kena pakai macam ni mesti dia, suami dia suruh paksa dia macam ni kan. Dia rasa macam tu. Tapi satu hari dia nampak di satu restoran kedai makan, ada satu keluarga, suami, isteri dan anak-anak, dan ada yang masih bayi dalam stroller tu, duduk di meja makan tu macam ketawa, gurau senda dengan penuh bahagia. Tu orang Islam. Dan dia ni businesswoman dan dia merantau satu dunia kan.
Dia tengok suasana tu, kemudian bila selesai makan, yang suami ni dia boleh bangun tolak stroller anak. Lepas tu bukakan pintu untuk isteri dia. Kan? Lepas tu dia tengok macam wah, wanita tu dilayan macam permaisuri. Penuh kasih sayang, dan dia tak nampak benda tu di negara dia, China kan, negara dia orang China. Jadi dia tak nampak benda tu, fenomena tu dia tak pernah nampak fenomena tu, melainkan yang sekali tu, dan itu orang Islam yang buat. Dah dia nampak macam betapa indahnya Islam tu. Ni yang kadang-kadang saya ambil iktibar dari sini. Bukan nak tembak orang lelaki tu. Ya, orang lelaki ni lah, itulah kena layan perempuan macam ni. Tak, bukan gitu. Tapi kita ambil iktibar dari satu sudut, bahawa sebenarnya setiap seorang daripada kita adalah duta kepada agama Islam. Sebab kita orang Islam. Rupanya ada orang bukan Islam yang perhatikan kita. Dan kita itu menggambarkan Islam macam mana. Boleh bayangkan bila kita buat perang yang hudu-hudu, bergaduh tengah-tengah jalan kan. Orang akan gambarkan, inilah Islam. Sebab kita orang Islam. Kan? Jadi akhlak kita tu rupanya boleh bagi jalan hidayah. Ni orang yang dia tengok ni, yang menyebabkan dia masuk Islam, orang tu pun tak tahu. Kan? Keluarga tadi tu dia tak tahu pun, lelaki tu tak tahu pun. Dia menjadi penyebab kepada hidayah seseorang. Sebab orang tu tak masuk Islam depan dia. Orang tu dah balik negara dia dah. Berapa lama lepas tu barulah dia pergi masjid, dia pergi cari imam untuk masuk Islam. Jadi maknanya kita kata itu keadaan fenomena yang maknanya menjadi jalan hidayah petunjuk pada setiap individu, dan kita boleh jadi jalan hidayah kepada seseorang. Sebab tu kalau kita jadi sebab kepada hidayah orang lain, maka di situ kita dapat pahala yang sangat-sangat besar, yang tak mudah lah kan, tak mudah untuk kita dapatkan, dan setiap orang boleh kan? Ya, macam mana? Muslihin. Muslih ni maknanya orang yang membawa kepada kebaikan. Cuma kalau dalam dakwah kita ada dua, satu nama dakwah Islamiah, satu dakwah Islahiyah. Islahiyah tu yang muslih ni. Jadi kalau dakwah Islahiyah dia lebih kepada memperbaiki apa yang dah baik. Kita kan sentiasa ada penambahbaikan, itu islah. Kalau dakwah Islamiah, daripada yang bukan Islam kepada Islam. Jadi kita target masing-masing lah. Kita sekarang ni dalam dakwah Islahiyah. Maknanya kita sedang islah, nak memperbaiki diri kita jadi lebih baik. Itu sikit sebanyak perkongsian, dan maknanya mungkin yang JK masjid ke, ataupun mungkin ada pegang mana-mana masjid, surau ke, semua tempat ada boleh diwujudkan sebab untuk dijadikan pelancong. Kenapa pelancong perlu datang? Dan maknanya kami ada kerjasama international, dan salah seorang peserta tu dia memang pegang TripAdvisor. Tahu TripAdvisor kan, yang biasa pergi berjalan ni, dia akan cari dalam TripAdvisor. Kita boleh masukkan masjid kita dalam tu untuk orang datang. Maknanya bila dah masuk, biasanya kan orang kalau melancong dia akan cari things to do. Misal dia datang KL kan, dia cari things to do in Kuala Lumpur. Naik masjid kita, dia datang lah. Itu cara nak bagi orang datang. Kita tak payah pening-pening macam mana nak bagi tiba-tiba pelancong datang masjid Imam Syafi'i kan. Kita pun no idea. Dia ada cara, kita pakai Google kan, masukkan masjid kita dalam tu, dia orang akan datang tengok. Tapi kita kena sedialah. Maknanya kalau pelancong, pakaian macam masjid negara kan. Yang masjid negara dah lama kan buat. Kemudian ada risalah-risalah dia kan, nota-nota. Biasanya memang ada orang bukan Islam yang nak tahu tentang Islam, dia tak tahu nak cari kat mana. Dia mana tahu nak pergi cari ustaz-ustazah, ataupun tiba-tiba masuk sekolah agama, orang mesti pandang dia kan. Jadi tempat yang paling mudah dia pergi masjid. Kita kena sedia juga mengalu-alukan kedatangan dia. Sebab ada setengah masjid dia tak alu-alukan, setengah masjid dia tak bagi orang bukan Islam masuk. Dia tak bagi masuk ruang solat. Sebab sebenarnya dia memang ada perbezaan pandangan ulama. Cuma dari satu sudut, kita yang paling penting ialah kita tengok manakah yang lebih mendatangkan kebaikan, mana lebih besar antara dia masuk ataupun tidak. Sebab kat sana Masjid Sulaimaniyah tu boleh masuk, sebab masjid tu besar, dan memang jemaah orang Turki tak ramai pun kan? Orang Turki banyak juga yang tak solat kan. Jadi yang solat dan solat jemaah lagi tak ramai. Jadi dia memang ada ruang dalam masjid tu yang dia boleh sediakan. Memang ruangan tu dalam masjid, tapi orang tak solat kat situ. Sebab memang tak ramai orang solat, jadi dia boleh sediakan depan tempat orang lelaki solat, belakang tempat perempuan, tengah-tengah tu ada dia letak pagar. Itu memang orang tak solat kat situ.
Okay? Jadi situ orang masuk dan kita pun consider dia macam bukan ruangan solat lah, walaupun dalam bangunan masjid. Itu situasi kat sana, tapi kita boleh je buat sini sebab sebenarnya keizinan untuk membenarkan orang bukan Islam masuk ke dalam masjid tu, yang boleh bagi izin ialah orang Islam. Semua orang Islam ada hak. Cuma bila cerita masjid kita kat Malaysia ni ada AJK lah. Jangan pandai-pandai pula kan. Lepas ni kata Ustazah Quran kata boleh, kita semua boleh bagi hak. Lepas tu gaduh dengan AJK masjid. Dan kalau kita ada AJK masjid, jadi kita maknanya ada yang bertanggungjawab, kita minta izin lah supaya tak jadi kacau bilau. Itu dari segi sistem kan? Dari segi hukum ya orang Islam ada hak, tapi dari segi sistem supaya sistematik kita ikut sistem lah. Dan maknanya kalau ikutkan memang dibolehkan orang bukan Islam masuk dengan izin dan ada keperluan. Dan memang di sana bila mereka ada yang memang duduk dalam tu tengok pagi sampai petang. Jadi orang bukan Islam dia duduk situ kan, ikutlah dia nak rehat ke apa, tapi memang dia tengok suasana dan dia tengok orang solat, dia tengok macam mana orang Islam buat ibadah, apa yang orang Islam buat kat masjid. Yang ada cerita kat Jepun tu kan sampai tertidur dia kan, sampai tidur kat masjid padahal dia nak bunuh diri. Kes nak bunuh diri pasal tak dapat tidur seminggu. Tiba-tiba pergi masjid dapat tidur. Tak jadi bunuh diri, masuk Islam. Itu hidayah. Kan pasal apa jadi tertidur? Itulah maknanya satunya mungkin memang masjid ni tempat yang sangat nyaman. Dan apalagi majlis ilmu kan. Tu yang kadang-kadang lena tu kan. Betapa nyaman dan selesanya kan. Baik, itu sikit perkongsian lah kan. InsyaAllah kita sambung tajuk kita, Auratku Marwahku, muka surat 84, buku Rahsia Wanita Syurga. Ya, tak berapa ni ya. Dia kalau ke depan sikit sampai. Sebab atas ni sangkut kat kepala. Okey. Subhanallah. Baik. Okey. Baik, auratku marwahku. Hadis dia muka surat 84 yang tak ada buku tu minta maaf banyak yang ada 5 orang kata ada 5 buku yang minta saya bawa tu tak terbawa hari ni. InsyaAllah akan datang dan minta AJK tolong remind lah sehari sebelum. Baik, muka surat 84, sinfani min ahli nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'adiyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asminatil buqtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Baik, maksudnya ada 2 kelompok manusia penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelum ini, iaitu suatu kaum yang membawa penyebab, iaitu pemukul seperti seekor lembu. Mereka memukul manusia dengannya, dan kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang selalu melakukan kemaksiatan dan mengajarkan maksiat tersebut kepada orang lain. Kepala-kepala mereka seperti bonggol unta yang sengit. Mereka ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium bau keharuman syurga, padahal keharuman syurga itu boleh dihidu dari jarak sekian dan sekian. Baik, jadi hadis ni cerita ada 2 kelompok manusia penghuni neraka yang Nabi kata belum pernah aku lihat. Baik, bila Nabi kata belum pernah aku lihat, maknanya ini cerita akhir zaman. Zaman kita lah. Zaman kita dah ada. Memang confirm ada, zaman Nabi tak ada lagi. Jadi sebenarnya hadis ni bila kita cari kan, saya masa menulis hadis ni pertama sekali kaedahnya saya cari syarah-syarah daripada ulama, huraian ulama tentang hadis ni. Jadi huraian ulama tentang hadis ni bila kita cari pada kitab-kitab yang ulama-ulama salaf, ulama terdahulu, huraian dia masih belum jumpa lagi yang akhir zaman ni. Kan? Kejadian, sebab kejadian ni belum terjadi semua masa tu. Jadi penjelasan ni mungkin belum komplit. Sampailah hari ni bila nampak jelas, barulah kita datangkan yang dalam buku ni kita dah bawa isu yang berkaitan dengan betul-betul zaman kita sekarang. Baik, jadi ada 2 golongan ni yang Nabi sebut golongan ahli neraka. Baik, yang pertama adalah kaum yang membawa penyempat, iaitu pemukul seperti ekor lembu. Mereka memukul manusia dengannya. Ini golongan pertama. Dan kalau kita tengok muka surat 86 dia punya huraian nombor 1 tu kat bawah tu, nombor 1
Ada point tu kan, nombor 1. Baik, lelaki yang suka mukul orang lain menggunakan penyebat atau pemukul yang berbentuk seperti ekor lembu yang sering dibawanya ke mana sahaja. Dia memukul orang lain tanpa sebab syar'i yang dibolehkan. Sedangkan perkara yang membolehkan sebatan dilakukan menurut syarak hanyalah kepada orang tertentu seperti peminum arak, penzina dan orang yang menuduh orang suci dengan tuduhan zina tanpa mendatangkan saksi. Ini firman Allah dalam surah An-Nur ayat yang keempat. Maksud dia, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik iaitu berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka yang menuduh itu dengan 80 sebatan, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Baik, jadi poin yang pertama ni adalah dia sebut lelaki, tapi sebenarnya dalam bahasa Arab bila guna rajulun, rajul memang makna lelaki. Cuma dia bila sebut laki makna masuk perempuan. Kalau sebut perempuan baru tak masuk laki. Sebab tu kita akan jumpa selalu hadis ke ayat Quran selalu sebut laki. Contoh saya bagi salam tadi, Assalamualaikum. Kum laki lah. Kalau perempuan, Assalamualaikunna. Tapi saya bimbang kalau saya masuk kelas je saya bagi salam, Assalamualaikunna. Semua tengah-tengah. Awak pelik bunyi sebab tak biasa kan. Jadi walaupun semua perempuan dalam ni, tapi bila kita sebut Assalamualaikum, dah masuk semua, perempuan boleh masuk. Tapi kalau semua perempuan ada seorang lelaki, kita sebut Assalamualaikunna untuk perempuan, lelaki tu tak masuk, walaupun dia seorang. Jadi maknanya kalau sebut lelaki memang akan masuk perempuan. Jadi kalau hadis Nabi, misalnya Nabi sebut lelaki, dia kadang termasuk perempuan. Dia tengok keadaan lah, tengok situasi hadis tu. Adakah yang maksud Nabi maknanya semua orang, ataupun maksud Nabi memang lelaki betul-betul. Dan kadang-kadang memang betul-betul lelaki saja, kadang-kadang memang merangkumi semua. Jadi yang ni merangkumi semua kan? Jadi ada golongan yang manusia yang suka bawa sebatan ni. Alat sebat tu macam ekor lembu. Ni baru raya korban, nampak ekor lembu kan. Kalau tak raya kita nampak sup ekor. Sup ekor dah tak nampak rupa dah, bulat-bulat kan. Ekor tu ekor dengan masih utuh tu, dengan bulu ujung tu kan. Macam tu lah bentuk alat sebat ni kan? Jadi maksudnya nak cerita ni orang zalim, yang dia suka sebat orang suka-suka hati. Ada sebagian ulama yang jelaskan beberapa pekerjaan yang memang kerja dia buat tu lah, memang kerja dia bawa benda sebat ni, duk sebat orang suka-suka hati dia. Kalau zaman-zaman dulu kadang maharaja ni kan, dia punya pembantu-pembantu dia tu memang duk bawa benda tu lah kan. Jadi asalkan ada orang depan dia, kadang terus dia sebat kan, sebab nak bagi laluan kepada raja. Itu zaman dulu kan. Tapi zaman sekarang pun ada setengah pekerjaan yang memang melakukan kezaliman, menghukum orang tanpa sebab. Dalam Islam memang ada orang yang kena dihukum, itu termasuk sebat. Sebat memang ada. Sebab tu ada alat sebatan dan adanya istilah sebat. Sebab memang ada hukuman yang kena sebat kan? Cuma yang dikatakan sebab syar'i, boleh sebat dengan sebab syar'i. Sebab syar'i tu apa? Baik, kena tengok dalil. Bila kata sebab syar'i maknanya ada dalil. Ada dalil yang mengatakan boleh sebat. Yang pertama, orang minum arak tu boleh disebat. Memang hukuman peminum arak adalah kena sebat. Asalnya 40 kali, tapi zaman Sayyidina Umar tambah jadi 80. Sebab orang minum arak ni memang tak ada faedah langsung, dia menyusahkan orang. Ni kalau tanya yang biasa kerja driver taksi, Grab tu kan, Uber kan, dia tak boleh tolak kalau ada customer nak kan. Jadi dia kena pick up juga ambil. Tapi dia orang dah sedia charge tambahan untuk yang mabuk. Jadi yang mabuk ni biasanya kalau masuk dalam teksi tu, dia akan muntah. Kan menyusahkan orang. Memang dia muntah. Dan memang kena cuci khas kat kedai, tak boleh cuci sendiri. Jadi mana apa faedah dia dapat? Melainkan untuk diri dia sendiri tu pun faedah sekejap. Untuk orang lain confirm merosakkan. Bahkan ada satu penjelasan lah daripada seorang lelaki ni, dia baru masuk Islam. Sebelum ni dia kafir, tapi dia memang tak pernah minum arak. Dan dia masuk Islam secara intelek. Dia orang yang sangat cerdik kan. Dia kaji-kaji Islam. Dan dia kata sebelum ni kenapa dia tak minum arak kan? Sebab dia kata minum arak ni bagi dia lah, sebelum dia Islam pun dia duk berasa, ya Allah, kita ni, dia kata kita ni punya kontrol macho. Dia jenis bina badan tu kan, berketul-ketul badan dia. Tiba-tiba time mabuk boleh berjoget atas meja kan, bercakap perkataan pelik-pelik, kan memalukan diri sendiri
Dia kata sebab tu dia tak buat, dia memalukan diri sendiri. Kita ni punyalah macho ni, badan ketul-ketul kita kan. Masuk gym, lepas tu intelek ni bercakap dengan orang benda-benda yang intelektual. Tiba-tiba ada masa merapu. Kan? Sebab minum arak. Jadi dia tak minum. Kan? Sebelum Islam dia tak minum arak, dan bila dia masuk Islam orang kata kena sunat, dia kata dia dah sunat lama dah. Pasal apa dia sunat lama dah? Bila dia kaji, dia kata rupanya sunat ni sangat baik untuk kesihatan. Jadi dia buat. Walaupun dia tak Islam masa tu. Tu maknanya kalau orang belajar lah, maknanya benda yang ada dalam Islam ni semua baik. Cuma orang tak tahu. Orang tak kaji. Dan kemudian bila contoh masuk Islam suruh puasa, dia kata puasa dia dah lama dah puasa. Pasal apa? Memang puasa tu baik untuk kesihatan. Dia memang jaga kesihatan ya. Jadi dia dah lama puasa untuk dia. Maknanya masuk Islam ni dia cuma perlu tambah solat je. Yang tu je yang dia tak buat. Tapi selama ni dia dah senaman. Dia memang exercise tiap hari. Jadi kalau kata takat solat 5 minit, dia tak ada masalah lah. Dia biasa exercise sampai 1 jam, 2 jam. Dia kata tak ada masalah untuk buat ibadah tu. Tu kita kata apa yang ada dalam Islam. Dan maknanya nak contohnya dalam hukuman sebatan ni, kita kata ada sebab syar'i. Satu, minum arak tadi. Kemudian zina. Zina bagi orang yang belum kahwin, itu hukuman dia sebat. Itu kita kata sebab syar'i, syarat membenarkan untuk orang ni disebat. Antara lain juga orang yang menuduh orang lain berzina tanpa membawa saksi. Ni banyak sebenarnya. Kan banyak orang kita duk buat. Kadang-kadang kita ni main lepas cakap. Kan? Kita mungkin tak adalah tuduh sampai pergi mahkamah, tapi mulut kita kan, bila kita tengok jiran tu semacam, kita kata tata dia dah berzina apa. Kan? Cakap macam tu je tapi depan orang, itu dah kira fitnah. Lepas tu tak ada fikir pun nak bawa saksi kan. Sebab kita kata entah masalahnya dah keluar perkataan tu. Dah keluar tuduhan tu. Kan? Jadi itu sepatutnya kita tu boleh kena sebat kalau ikut hukuman dalam Islam. Qazaf kan nama dia. Baik, itu satu golongan. Tapi ni kita tak bincang golongan ni, kita contoh sikit je. Yang masuk dalam bab ni golongan yang kedua. Yang kedua ialah kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang, selalu melakukan kemaksiatan dan mengajarkan maksiat tersebut kepada orang lain. Begitu juga dengan wanita yang ada pada kepala mereka terdapat, wanita yang pada kepala mereka terdapat sesuatu yang kelihatan seperti bonggol unta yang sengit. Ni kita nak bahaskan panjang lagi. Baik, kita tengok muka surat 88. Konsep berpakaian dalam Islam. Baik, ada istilah dalam hadis tadi ya, kasiyat ariyat. Ini yang orang selalu terjemah sebagai berpakaian tapi telanjang. Kita selalu dengar hadis ni kan, tapi orang potong kat situ je kan. Ni kali ni kita dengar, ni hadis penuh dia kan. Jadi hadis penuh dia ada sifat wanita. Yang pertama kasiyat ariyat, nanti yang kedua ada ma'ilat mumilat. Ma'ilat mumilat tadi kita baca dalam hadis tadi kan. Nanti kita uraikan. Itu ma'ilat mumilat ni golongan yang kedua. Jadi wanita ni ada yang kasiyat ariyat. Cuma sebelum ni orang selalu terjemah terus berpakaian tapi telanjang. Sekarang kita nak tengok apa sebenarnya dimasukkan dengan perkataan kasiyat dan juga ariyat. Ni yang panjang ni kan, muka surat 88 tu. Baik, yang pertama kasiyat dulu. Kasiyat ialah menggunakan nikmat Allah, dan ariyat pula ialah jauh dari rasa syukur kepada Allah. Jadi maksud hadis tu bila kata wanita kasiyat ariyat, maksudnya ialah wanita yang kita ni guna nikmat Allah tapi kita tak bersyukur. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kasiyat ialah mengenakan pakaian, dan ariyat ialah jauh dari perlakuan yang baik-baik. Jadi yang kedua ni maknanya kita ni pakai baju elok-elok dah, tapi perangai bodoh. Itu pun masuk dalam maksud dia. Baik, yang ketiga, kasiyat ariyat ialah wanita yang mendedahkan sebahagian dari tubuhnya untuk menampakkan kecantikan, atau wanita yang menutup sebahagian tubuhnya dan memakai kain tudung pada bahagian belakang tapi mendedahkan dada mereka. Baik, ini contoh Arab Jahiliah. Arab Jahiliah punya pakaian itu dia pakai tudung tapi tutup belakang, labuh sampai ke lutut, depan dia buka. Kalau cerita nampak tengkuk, tapi bukan takat tengkuk, sampai dada dia belah.
Jadi sebenarnya yang duk barat duk kata pakaian moden-moden duk nampak dada, itulah lagi ketinggalan zaman daripada pakaian kita. Sebab itu pakaian Arab jahiliah. Sebelum Islam kan, maknanya sebelum Islam. Baik Islam datang, pakaian kita ni lah sebenarnya yang paling moden. Pakaian orang Islam yang paling moden tu kita kena tahu. Dia yang paling terkini, yang paling up to date, latest. The latest. Sebab pakaian wanita paling awal tak pakai apa-apa. Kan, hawa turun tanpa selai pun benang. Itu yang paling awal, maknanya paling ketinggalan zaman lah, kan? Kemudian mula pakai hawa turun ke bumi, dia cari daun-daun kering untuk menutup sebahagian aurat dia. Tapi masa tu kan belum ada manusia, kan? Jadi itu yang kedua ketinggalan zaman. Dia tutup sikit-sikit. Lepas tu makin moden makin tutup. Tapi sampai Arab jahiliah dia masih lagi buka dada dia. Yang paling moden pakaian wanita Islam. Yang paling tutup ni yang paling moden. Tu kita kena tahu sebab orang duk sebut ketinggalan zaman ni, pakaian orang zaman dulu. Terbalik tu. Orang zaman dulu yang lagi dulu tu yang tak pakai apa-apa. Baik. Kemudian itu makna kata Arab jahiliah dulu dia pakai macam tu, kemudian dia dedahkan dada dia, dan juga ataupun dikatakan dia pakai pakaian tapi tujuan berpakaian adalah untuk menonjolkan kecantikan. Ni banyak juga kan. Pakai tudung, tapi tujuan pakai tudung bukan nak tutup aurat, tapi nak bagi nampak cantik. Sebab dia bandingkan muka dia pakai tudung dan tak pakai tudung, comel pakai tudung. Akhirnya dia pakai tudung. Lepas tu masa nak pakai tudung, dia pilih fashion pula kan. Antara fashion ni, mana muka dia paling comel kan? Siap buat vote lagi kan. A, B, C, mana paling lawa kan? Akhirnya dia pilih pakaian semata-mata untuk kelihatan cantik. Itu yang jauh dari masjid lah kan. InsyaAllah yang datang masjid ni ada lagi kes lain kan? Pakai elok dah, tapi lepas tu kalau lah ada kan pakaian yang kita pakai, orang duk kata cantik, hak tu je lah kita pakai. Hak orang tak pernah puji cantik, tak pakai lah kan. Tambah-tambah pakai je baju tu orang kata gemuk, lagi tak pakai, terus out baju tu keluar almari lah. Tiba-tiba pakai baju yang ni, setiap kali pakai orang kata nampak slim lah. Yang tu kita duk pakai. Maksudnya dah tukar niat tu kan. Hati-hati yang tu kita pakai pakaian je kita niatkan memang tujuan untuk tutup aurat. Kalau tidak dia masuk dalam ni khasiat aryat. Baik, yang keempat, khasiat ialah berpakaian pada zahirnya, dan aryat adalah telanjang pada makna sebenarnya. Maka yang dimaksudkan dengan khasiat aryat ialah mereka itu hanya berpakaian pada namanya, tapi hakikatnya mereka telanjang kerana nipisnya pakaian sehingga menampakkan warna kulit. Jadi termasuk khasiat aryat ni ialah pakai pakaian tutup semua tapi nipis, nampak warna kulit. Jadi kalau nampak warna kulit dia tak kira tutup aurat. Ni kadang-kadang kenduri kahwin baju net, kat tangan ni pun ada bunga kan. Kain net bunga tu sampai nampak warna kulit kita punya tangan ni, maka dia dikira khasiat aryat, tak tutup aurat. Itu yang memang jelas-jelas nampak kain net. Ni yang kita kadang-kadang kita tak perasan pakaian kita jarang. Sebab kita tak nampak bila kita pakai tu, tudung kita tak nampak tengkuk kan. Kain kita tak nampak bawah kaki kita. Kan nak tengok kaki pun tak nampak kan. Terbalik kepala nak tengok, jarang tak jarang. Kita tak nampak. Dia perlu orang ketiga tolong tengok. Jadi kalau boleh kita minta keluarga kita lah, anak ke suami ke, siapa yang mahram kita. Jangan pergi cari jiran pula kan. Ni baru nak test, jarang tak jarang kena cari mahram lah kan. Orang yang tak apa tengok aurat kita yang umum ni kan. Aurat maknanya rambut apa semua tu, dia masih boleh tengok, tu yang mahram kita. Minta dia tolong tengok. Kita berdiri, kita pakai, kita minta dia tolong tengok. Ni tembus pandang tak? Kalau tembus pandang mana tak lulus. Tak lulus kena tukar. Itu kaedah dia. Kalau tidak nipis maknanya dikira sebagai tak tutup aurat. Baik, kemudian yang kelima, khasiat ialah memakai perhiasan, dan aryat ialah menanggalkan sifat takwa. Jadi maksud dia ialah kita pakai perhiasan dengan meninggalkan perasaan takwa, kita takut pada Allah. Jadi pakai perhiasan tu dengan misalnya memang pakai perhiasan nak tunjuk ke orang kan. Kalau pakai gelang tangan tu dia longgar-longgarkan gitu kan. Tangan goyang-goyang gitu kan. Memang nak tunjuk ke orang kan.
Lepas tu anting dikeluarkan kan, ditutup tudung tu cukup-cukup je anak telinga ni, subang bagi keluar kan. Dia nak tunjuk ke orang kan. Jadi maknanya bila tunjuk ke orang, memang kita hilang sifat takwa tu kan. Takwa ni apa dia? Takwa tu maknanya kita melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Atau dengan kata lain, takwa datang daripada perkataan waqa, wiqayah. Maknanya kita menjaga diri kita daripada apa yang Allah benci. Jadi untuk wanita, memang Allah tak suka kalau kita keluar ni dengan berhias-hias. Kita keluar untuk menunjukkan kecantikan, tak boleh. Kalau memang keluar macam tu, lebih baik tak keluar. Sebab keluar kita berdosa, dan confirm keluar kita tu dah jadi senjata syaitan. Bila kita keluar memang tujuan nak tunjuk kecantikan pada orang lain. Dia kadang nak pergi kenduri kahwin kan, kita punya pakaian tu mengalahkan pengantin. Kan? Tu sama juga, kadang berlumba-lumba saudara-saudara lagi lah kan. Saudara-saudara sepupu sepapat ni nak berlumba-lumba siapa punya pakaian paling cantik. Tak Lepas tu tengok cermin tu sampai berpusing-pusing 360 darjah. Nak cek kembang-kembang tu semua sekata kan, bunga-bunga semua tak hilang kan. Nak cek semua tu. Tu cek balik niat kita tu. Kenapa sampai macam tu sekali kita bersiap kan? Cermin tu punya besar lagi tinggi pada kita kan, sebab nak tengok kita, cermin kena lagi tinggi lah kan? Jadi akhirnya kita fokus ke situ, fokus untuk tampil cantik, berhias kan, sampailah orang menunggu kat luar rumah tu hon sampai 450 kali kan. Hon punya lama nunggu kita bersiap. Dan masa tu kita sepatutnya muhasabah diri. Dan kita bersiap lama-lama ni untuk apa? Kena tanya juga untuk apa? Bersiap keluar rumah dengan bersiap untuk suami, mana lagi lama? Mudah-mudahan untuk suami lagi lama. Kadang tak ada kan? Kata bukan kata lama, tak ada langsung. Pakai kelawar. Kalau keluar melawar, kalau kat rumah jadi kelawar kan? Tu muhasabah balik kan. Maknanya konsepnya kalau memang keluar tu bawa pada dosa, memang wanita bahayalah untuk keluar kan. Dan dia termasuk dalam golongan kasiat aryat yang Nabi sebut takkan cium bau syurga. Baik, kemudian di bawah tu Syekh Ibn Utsaimin berkata bahawa selama mana kepelbagaian pengertian ini tidak bercanggah antara satu sama lain dan tidak ada yang membangkangnya atau mentarjihkan salah satu daripadanya, maka kesemua makna ini boleh digunakan dan digabungkan menjadi pengertian bagi penjelasan maksud perkataan kasiat aryat. Ada perkataan tarjih kat sini. Tarjih ni maksudnya kita menguatkan salah satu pendapat atas pendapat yang lain. Itu maksud tarjih. Jadi kalau tak ada orang yang kata pendapat pertama lebih baik, pendapat kedua lebih tepat, pendapat ketiga lebih sesuai, kalau tak ada siapa kata macam tu, makna semua boleh pakai. Tu kaedah dia. Tadi kan kita tengok makna lain-lain kan. Sekarang ni makna dalam kes kasihan aryat semua boleh pakai. Semua makna tu kita terima. Jadi kesimpulannya kita boleh katakan dengan itu, dengan kesemua daripada huraian tadi, maka kita kata kasiat ialah golongan wanita yang memakai pakaian yang merupakan salah satu daripada nikmat Allah, tetapi mereka hanya menutup sebahagian dari tubuhnya dan membuka sebahagian yang lain, dan mereka juga memakai perhiasan yang berlebihan. Itu keadaan dia. Ini saya simpulkan dalam buku ni. Saya gabung semua lah tu. Maknanya yang pertama, dia pakai pakaian, dan pakaian ni nikmat Allah kan. Kita ambil muka surat sebelah lah, 90 tu. Ada kotak tu. Ni dikompakkan dalam jadual kotak tu, nak bagi faham senang. Baik, kasiat ni yang pertama, perkataan kasiat sendiri maksud dia pakai. Jadi memakai nikmat Allah. Memakai nikmat Allah tu adalah pakaian. Pakaian kita ni nikmat daripada Allah, tapi kemudiannya hanya menutup sebahagian tubuh saja. Maksudnya ada aurat yang masih terbuka. Kemudian pakai perhiasan secara melampau. Hiasan melampau ni sama ada dalam bentuk pakai yang tadilah kita kata subang dia bagi nampak keluar kan, gelang dia dijuntai-juntaikan kan, ataupun dia punya lengan baju tu gelang tangan. Kan, gelang penuh sampai siku kan, siku sampai ke sini tu gelang semua. Kan orang zaman dulu ada buat tu kan. Dia berlumba dengan jiran kan. Suami siapa bagi gelang paling banyak. Zaman sekarang ni
tak ada dah kot ni. Masih perempuan kerja sendiri, tak berlumba dah. Dan dulu kan berlumba suami siapa paling baik kan. Paling banyak bagi hadiah. Tu dia berlumba. Dan dia tak ada kerja. Sebab dia tak kerja kan. Dia belum kerja, dia berlumba dengan jiran lah. Kejap-kejap pergi jiran tu nak tunjuk suami bagi gelang baru kan. Pergi rumah jiran tu. Ini pro dan kontra wanita bekerja dan tidak bekerja kan. Bila tak bekerja, tak ada kerja kan. Tu kerja yang dibuat. Kalau tak kerja tapi ada kerja manfaat, tak apa. Baik, itu maksud satu sudut pakai perhiasan. Sudut yang kedua, pada baju kita sendiri tu kan, kadang-kadang ada merelak-relik. Sikit-sikit tak apa, biasalah ada manik labuci sikit-sikit kan. Ni penuh satu baju. Memang baju tu terbuat daripada manik dan labuci. Kan? Ada, memang ada. Terpancar je cahaya, silau daripada dia. Lebih daripada silau lampu. Tu maknanya termasuk juga pakai perhiasan yang melampau. Saya ingat pergi masjid orang tak pakai kot. Pasal kita pun malu nak pakai gitu kan. Kenduri kadang-kadang orang pakai. Kan? Baik, kemudian termasuk juga hiasan pada muka tu. Muka kita ni color coklat dengan hitam. Tiba-tiba ada hijau, ada purple kan. Ada apa lagi? Pink kan. Ada biru kan. Dia ikut color baju pula kan. Baju biru, mata biru. Kan sekali dengan biji mata orang tukar juga. Kadang jadi ular, kadang jadi kucing. Macam-macam itu termasuk perhiasan yang melampau. Kan? Baik, itu khasiat. Kemudian aryat kita simpulkan sebagai satu, sama ada dia berpakaian nipis, nampak warna kulit. Kemudian yang keduanya jauh daripada rasa syukur. Jadi kita pakai elok tapi tak bersyukur. Kan? Yang ketiganya jauh daripada perlakuan yang baik. Yang ni perangai bodoh tadi kita kata kan. Pakai elok-elok dah tutup aurat tapi perangai tak macam pakaian kita. Kan? Itu termasuk. Baik, kemudian mendedahkan sebahagian tubuh ataupun dada. Secara khusus yang dada ni berlaku pada zaman jahiliah kan? Jadi maknanya pakai baju tapi ada bahagian-bahagian yang kita dedahkan. Jadi misalnya baju kita ada lubang-lubang kan? Kadang lubang tak besar pun, dekat sini je pun. Tu renda telekung tu kan ada lubang-lubang, dia pasang kat baju. Kan? Kadang kita tak perasan ada kan kat lengan baju pakai renda yang macam telekung tu ada dia punya, orang panggil apa, sulam dia. Sulam dia tu ada lubang-lubang kecil-kecil je lubang tu. Itu termasuk juga. Maknanya ada bahagian yang didedahkan. Yang kadang yang pakai tudung kat sini, dekat sini. Kan dekat lengan baju tu berbukit, lepas tu ada pula lubang-lubang kat sini. Itu termasuk. Kita kadang rasa lubang sikit-sikit je, lubang aircon je kan. Sikit-sikit tapi dia kira. Ada kadang-kadang ada juga lubang tak sengaja. Sebab terkoyak. Itu kena check juga. Jahitan terbuka ke kan. Tu kalau tak sengaja betul-betul tak apa. Tapi kadang-kadang tak sengaja kemudian sedar, tapi buat-buat tak sedar. Itu pun dikira sebagai termasuk dalam aryat. Dan dengan itu maka hilanglah sifat takwa dalam diri kita dengan pakaian tu. Sebab itulah ada orang kata ayat dia apa ada pada baju, apa ada pada pakaian. Tapi sebenarnya pakaian memang menggambarkan kita. Kan? Kalau misal katalah baju ketat, seluar ketat, ada tak orang kata dia ustazah? Tak. Jadi ni memang akan melambangkan lah. Pergi umrah pakai seluar jeans. Kan? Baju nampak perut. Pening pada orang ni nak umrah ke nak buat apa ni? Kan? Maknanya tak kena lah, tempat dia tak kena. Sebab tu kita kadang memilih pakaian kita ikut tempat. Memang betul datang masjid tak sama baju kenduri kan. Tapi saya punya baju semua sama, pergi mana-mana sama je. Tak kira pergi masjid ke, pergi kenduri ke, pergi bersukan ke, manah ke, naik kuda ke, sama ke pakaian tu. Minta maaf lah. Tudung ni biasa juga buat naik kuda ni. Sama je. Sebab tu saya pilih baju yang memang kalau nak buat baju ataupun beli baju, yang baju ni boleh pakai di mana-mana. Itu paling jimat lah. Jadi bila kita ada baju terlalu special, misalnya untuk kenduri sahaja, menyebabkan baju tu tak dipakai sampai setahun. Sebab dia tak boleh pakai tempat lain. Sangat tak sesuai. Itu kalau maknanya kalau kita nak kata bagi elok sikit, elok dia tu pada kadar yang kita masih boleh pakai ke tempat lain. Baik, jadi maknanya yang kita ambil kesimpulan kat sini, maknanya kesimpulannya adalah khasiat aryat ni maknanya satu yang paling utama adalah memang confirm bila orang wanita ada pada kedudukan ni dia tak ada takwa. Tak takut dengan Allah dalam berpakaian.
Jadi di sinilah hadis ni menjadi dalil sebab kenapa wanita perlu sangat bagi perhatian kepada pakaian. Jadi tak hairanlah wanita memang sangat cenderung kepada dunia fashion. Sebab dia contoh pakaian fashion, ini dalil untuk kita berhujah dengan orang lelaki kan. Pasal apa? Orang lelaki duk marah, apalah orang perempuan ni pilih baju lama sangat, apalah orang perempuan ni sikit-sikit beli baju, sikit-sikit beli baju. Hujah dia nombor satu, memang Islam suruh kita perhati pasal pakaian. Orang lelaki tak payah, tak ada pun dalil ayat ke hadis ke apa cerita pasal pakaian orang lelaki. Sebab dia tak payah detail sangat kan. Dia cerita dia asalkan tutup aurat pusat hingga lutut dah cukup. Selebihnya tu berkaitan dengan adab-adab kan. Adalah juga kan, misalnya orang lelaki walaupun aurat dia hanya pusat hingga lutut, tapi dia tetap saja tak boleh pakai baju ketat kalau dengan tujuan nak menonjolkan bentuk badan dia, tak boleh kan. Itu haram juga kan. Tapi dia kan bergantung pada niat kan. Kalau kita kata pakai baju ketat haram kalau dia tujuan nak tunjukkan bentuk badan dia, tapi ada pula keadaan tak pakai baju tak haram pula. Kalau bukan tujuan menunjukkan bentuk badan dia misalnya memang dia kerja buruh misalnya kan, kat tempat-tempat panas tu dia memang panas kalau pakai baju dia buka, dia bukan tujuan nak tunjukkan, itu tak haram sebab aurat dia memang pusat hingga lutut. Jadi contoh orang lelaki ni dia tak detail sangat pasal pakaian. Kalau wanita memang kena detail dengan dia punya bentuk pakaian tu. Lepas tu warna dia memang bebas, ikut kita lah nak warna macam mana. Cuma yang terbaik adalah yang lebih menjaga diri kita sesuai dengan setiap individu. Kita beza, setiap orang beza baik, mungkin sesuai juga dengan pekerjaan kita baik, itu dari segi warna. Kemudian dari segi warna tu kadang-kadang menampakkan pula warna kulit, ataupun orang confuse. Ada warna-warna pakaian yang confuse, ini baju ke kulit dia kan, sama color, itu pun tak boleh kan. Jadi maknanya dia tak sama lah warna kulit kita kan, tak sama kan. Jadi kain tu warna dia tu jangan sampai menyamai dengan warna kulit kita. Itu pun kena perhati juga. Maknanya sebab tu orang perempuan ni bab color dia detail. Kalau orang lelaki bila contoh warna hijau lah. Kalau perempuan dia ada turquoise, hijau juga kan. Dia ada hijau muda, ada hijau tua, ada hijau gelap, hijau apple. Itu belum campur buah-buah ni kan. Hijau apple, hijau lumut. Apa lagi? Itu kan lebih pada saya lah tu. Lagi pakar lah perempuan kan. Contoh hijau lumut. Ada hijau, kalau kat Indonesia dia ada hijau botol. Hijau botol. Sebab dia ada botol warna hijau kan. Kan ada botol air gas warna hijau tu. Hijau tu dia panggil hijau botol. Zaman sekarang biasa ada air gas hijau, botol dia hijau. Air ada lah. Tu hijau tu dia panggil hijau botol. Ada soft kering kali hijau alas meja ni hijau apa? Min Min. Min. Maknanya itu bagi wanita detail lah. Semua color ada dia punya detail-detail color. Maknanya hijau saja boleh jadi sampai berpuluh-puluh kan. Dalam ni kalau kita nak bincang siapa pakai warna hijau, hijau apa tu, itu lagi panjang lah tapi kalau orang lelaki hijau dah habis otak nak hijau apa lagi kan. Baik, jadi antaranya adalah memang warna tu perlu diambil kira juga oleh wanita. Orang lelaki memang tak kisah nak pakai colour apa pun pakailah, tak jadi masalah Ini maknanya dari satu sudut memang wanita perlu perhatikan dalam bab pakaian, dari hujung kaki sampai hujung rambut. Dalam masa yang sama juga pakaian kita banyak kan, daripada tudung anak, tudung cucu, tudung mak, tudung kan, semua ada kan. Lepas tu ada pula bajunya pun ada juga luar, atas, bawah semua ada kan. Lepas tu stocking pula kena ambil kira jenis dia macam mana kan, sesuai dengan kasut kita tu boleh masuk ke tidak. Pakai slipper stocking tak ada jari kan, tapi tu tak masuk kan, susah pula. Jadi memang perlu detail gitu kan. Jadi dan kadang-kadang memang beza pergerakan juga contohnya kalau misalnya saya naik motor dengan naik kereta, saya memang selalu bagi tahu kat suami saya kena bagi tahu awal sebab beza pakaian. Itu beza sikit. Kalau naik motor 2 lapis luarnya sebab dia ada kemungkinan terselak masa kita naik. Jadi terus 2 lapis, dan yang satu tu memang tak mungkin terselak lah kan. So, dia terus sambung dengan stocking. Lepas tu pakai stocking lagi satu.
Jadi untuk betul-betul jaga, kalau terselak pun dia takkan terselak, tak ada kes terselak. Setakat ni alhamdulillah tak ada lah masalah tu. Kemudian apa kita kata, kita jaga pakaian kita tu, kita perhatikan gitu, satu persatu. Itu kaedah dia untuk wanita menjaga dirinya daripada isu kasiyat ariyat. Baik. Kemudian yang kedua, kita sampai pukul apa? 4 habis lah. Tak ada yang kedua lah, tu kasiyat ariyat saja. Nanti kita akan tengok mengenai ma'ilat mumilat. Ma'ilat mumilat ni bermaksiat dan memaksiatkan sebagai salah satu daripada sifat wanita yang tidak akan mencium bau syurga. Baik, insyaAllah sampai sekadar tu. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat beramal bukan saja kepada diri kita, tapi juga wanita-wanita yang ada dalam rumah kita. Kadang-kadang anak-anak dara kita tu kan, kita tak kisah sangat sebab kita rasa dia muda lagi, biarlah nak pakai macam mana, biar dia nampak cantik. Sebab dia tak kahwin lagi, kalau tak cantik nanti tak kahwin, kita duk kan, kita anggap gitu. Kena ingatlah, jaga kita dan jaga mereka. Mereka ada di bawah tanggungjawab kita. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw.